perkembangan dari Sarawak. Dan saudara, bagi mengikuti perkembangan dari Sabah pula, kita bersama Jovinia di studio RTM Kota Kinabalu. Silakan Jovinia. Terima kasih Faris di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air KETA akan menyediakan sebuah loji rawatan air bergerak berkapasiti 3 juta liter air sehari di Kota Belud bagi menampung keperluan bekalan air bersih di daerah itu. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata loji berkenaan yang menggunakan teknologi penapisan mikro bernilai hampir 5 juta ringgit itu bakal dibina di kawasan Sungai Wariu selewatnya bulan depan. Apabila dapat beroperasi, dia memerlukan sumber air yang bersih dan juga senang untuk dihubungi oleh lori-lori untuk mengambil air, atau kalau ada injection point terus kepada sistem pengagihan distribution lebih bagus lagi. Katanya kerajaan sentiasa bersedia membantu dari segi kewangan dan teknikal untuk menyediakan bekalan air bersih di Kota Belud yang terjejas teruk akibat gempa bumi pada 5 Jun lepas. Dalam pada itu, cadangan untuk membina 10 buah boreholes di loji air pekan Kota Belud dan 15 di loji rawatan air Bayayat masih dikemas kini. Datuk Maximus ditemui media selepas menghadiri taklimat keadaan air di Kota Belud. Beliau turut meluangkan masa melawat loji air Pandasan, Sungai Wariu dan loji rawatan air Bayayat di Kota Belud. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan melaksanakan pendekatan dan mekanisme baharu dalam menyalurkan maklumat berhubung dasar kerajaan dan isu-isu semasa demi kepentingan negara dan rakyat. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Said Keruak berkata pendekatan itu akan mengambil kira latar belakang rakyat di dalam dan luar bandar yang menuntut pendekatan berbeza agar mesej dan dasar kerajaan dapat difahami oleh rakyat. Selain itu, Exco Penerangan Negeri perlu diberi peranan lebih untuk bekerjasama dengan agensi-agensi di bawah KKMM seperti Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran, Jasa dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyaluran maklumat. Beliau berucap dalam majlis kesyukuran bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Sementara itu, Datuk Saleh berkata, janji Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk memberi penurunan kuasa kepada Sabah dan Sarawak bukan janji kosong, sebaliknya akan dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika ini, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak sedang berbincang untuk memperincikan bentuk penurunan kuasa itu. Laluan baharu dari Laban Rata ke Puncak Gunung Kinabalu dihadkan kepada 100 orang pendaki dan dibuka secara berperingkat bermula Disember ini. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata ia berikutan faktor keselamatan, ekoran keadaan fizikal serta bentuk muka bumi yang curam menyukarkan para pendaki. Target kita untuk naik ke puncak ialah 1 hari bulan Disember. Nah, ini lama sikit kerana kita memerlukan pakar dan melihat daripada luar negeri yang memang biasalah. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu selepas majlis penyampaian dana bantuan RM100,000 kepada tabung bencana alam Ranau. Sumbangan disampaikan oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad, CGC, Muhammad Zamri Muhammad Ishak. Perkembangan perbicaraan kes 30 individu berhubung aktiviti keganasan di Sabah 2 tahun lepas. Mahkamah Tinggi di Kota Kinabalu diberitahu seorang pengurus keselamatan cyber menyediakan 2 laporan analisis cyber mengenai beberapa barang kes berkaitan pencerobohan lahad datu. Fauzi Muhammad Darus dari Cyber Security Malaysia berkata, laporan pertama disediakan pada September 2013, manakala laporan kedua yang disediakan pada April tahun lepas turut mengandungi butiran terperinci mengenai barang kes berkenaan. Beliau menerima barang kes berkenaan untuk dianalisis pada 29 Mac 2013. Perbicaraan di hadapan Hakim Stephen Chung di Jabatan Penjara Sabah bersambung 1 September ini.
Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2015, anak syarikat Malaysia Airlines MAS Maswings menawarkan promosi tawaran istimewa merdeka bagi laluan domestik melibatkan penerbangan dari Kota Kinabalu, Miri, Sandakan, Kuching dan Bintulu dengan tambang serendah 94 sehingga RM144. Menurut Ketua Pegawai Komersial Maswing Syauqi Ahmad, tawaran rendah 70% ini dibuka sehingga 6 September depan. Ia dijangka dapat menggalakkan jumlah penumpang Maswing sekaligus mencapai sasaran 1.58 juta penumpang tahun ini berbanding 1.56 juta tahun lepas. Kita melalui ekonomi macam slow down sikit. Jadi we feel some reduction in term of our load factor. Tapi by introducing this and after that people get used to then they start to plan for their budget then hopefully for this promotion we try to generate around 1 million sales revenue. Syauqi ditemui media dalam sidang media pelancaran tawaran istimewa Merdeka Maswing di Kota Kinabalu. Tiket boleh dibeli di pejabat tiket Maswing dan MAS atau menghubungi talian tol percuma 1300 883000. Dalam pada itu mengenai penstrukturan semula MAS, Syauqi berkata ia tidak akan menjejaskan operasi penerbangan Maswing yang akan kekal menggunakan kapal sedia ada. Baik, saudara, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini 22 Ogos 2015. Kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih.